Tak selesa. Benarkan ruang depan. Terima kasih. Jadi nampak penuh kan. Tak apa lah, belakang tu biar orang yang datang lambat duduk lah, tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat hari ini? Sihat Kak Nisa? Lama tak nampak. Baru balik kan? Okay. Hari ni tahu ya, kita tak bincangkan, kita tak tahu ya. Tak dimaklumkan ya. Tahu, macam mana tahu? Minggu lepas? Minggu lepas dah bilang. Oh, minggu ni tak belajar. Semua Ramadan. Semua Ramadan. Semua Ramadan. Okey. Jadi minggu ni, hari ni. Hari ni kita akan bincangkan topik. Saya rasa topiknya biasa sahajalah. Dia kena mengena juga dengan perbincangan dalam kitab tu, tapi tak mengapa. Nanti boleh rujuk. Saya ada siapkan nota. Okay, nota saya tak silapnya dah diletakkan di saluran Telegram saya dan juga mungkin di Facebook juga telah dimuat naik di masjid, Facebook masjid. Nanti boleh download daripada situ, ataupun kalau nak lihat sekarang boleh di-download daripada sini bit.ly/MDGDRSS. Boleh buat turun nota daripada pautan ini. Nanti boleh rujuklah bila saya baca nota itu. Okey, boleh? Boleh ya? Baik, hari ini kita akan bincangkan tentang bagaimana di bulan Ramadan kita ni boleh menjaga hati dan lisan. Bulan Ramadan ni biasanya kita buat apa? Yalah, puasa lah, saya tahu. Bulan Ramadan ni kita puasa. Puasa tu macam mana? Tak makan, tak minum. Lagi? Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, boleh terima. Lagi? Jaga mata, jaga hidung, mulut. Puasa kena jaga hidung tak? Tak perlu. Habis kalau jalan-jalan bau, jalan kat sebelah KFC ke, Gilang siang-siang buka ke makanan? Tak kan? Hajar Maimunah buka ke? Bulan Ramadan, siang-siang tak buka kan? Ke dah buka dah? Petang sikit. Jadi nak bagi contohnya KFC je lah. KFC, McDonald kan. Habis kalau kita curi-curi cium tu, boleh? Boleh kat Siti? Tak boleh. Dia ketawa, dia tak jawab, dia ketawa. Kan, lapar hari ni curi-curi cium lah. Jalan dekat sebelah KFC tu. Sedapnya bau ayam goreng lah. Bau je dah kenyang.
Tak, saya saja itu saya gurau je tu. Sebab tadi kata jaga mata, jaga mulut, hidung. Tak pernah orang cakap kena jaga hidung Tak pernah orang kata jaga hidung. Jadi tak bau. Tak jugalah. Tak ada apa-apa, tak ada masalah pun. Cuma kalau niatnya, niatnya itu boleh mengurangkan pahala puasa. Hati-hati. Dia tak batalkan puasa. Tapi dia boleh mengurangkan pahala puasa. Kerana kita ni tak mampu. Sebab ni nafsu, nafsu syahwat. Kerana dalam bulan Ramadan, kita diperintahkan bukan sahaja untuk mengawal diri daripada makan, minum, tetapi nafsu syahwat. So keinginan untuk kita hidup, untuk kita lihat, untuk kita buat apa-apa sajalah, ini berkaitan dengan nafsu syahwat. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183. Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah menyeru, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tegas bahawa untuk orang yang beriman, mereka ini diwajibkan berpuasa. Sebagaimana golongan yang sebelum kamu. Golongan sebelum kamu tu maksudnya sebelum kedatangan Islam ni, kita ada agama Nasrani, kan? Kita ada Nabi Isa, Nabi Musa yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama-agama ini ada kewajipan berpuasa. Sebab tu Allah kata diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana golongan yang sebelum kamu. Iaitu agama-agama yang turun, yang kita panggil sebagai agama samawi, agama yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ditutup dengan agama Islam ini. Jadi Allah kata wajib ke atas kalian untuk berpuasa. Maknanya di sini ialah dikaitkan dengan puasa di bulan Ramadan. Semoga yang terakhir itu Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Okey, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini kita panggil antara keutamaan puasa dan bulan Ramadan untuk membentuk diri seseorang agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, takwa tu apa maksudnya? Biasa saya beritahu takwa ini ialah kita ada dua. Takwa apa Cik Ana? Cik Ana tak sempat buka buku ke macam mana? Dan kita tak prepare apa-apa lagi. Takwa apa Kak Nisa? Mengikut perintah Allah lagi. Menjauhi larangan Allah. Ataupun kita boleh guna perkataan lain, mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kan? Boleh guna ayat yang sedemikian. Okay, taat pada perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Tak kiralah mana-mana, dua-dua boleh, tak ada masalah. Jadi ini kita panggil sebagai takwa. Maka orang yang dia berpuasa, dia bagaimana dirinya dapat membentuk
ketakwaannya ialah bila dia menjadi orang yang mengikut perintah Allah. Okey, kenapa kita berpuasa? Kerana kita tahu ialah perkara yang wajib kita taat kepada perintah Allah. Betul tak? Kemudian kita menjauhi larangan Allah. Di dalam puasa ini dia bukan setakat kita tak makan tak minum. Tetapi dalam puasa ni kita cuba untuk menjaga kan puasa tu tadi supaya ia tidak batal. Apa yang perkara membatalkan puasa? Jangan cakap kentut Dulu kecil-kecil orang kata, kau kentut batal puasa kau. Apa kentut batal puasa? Siapa ajar tu kentut batal puasa? Tak ada. Kalau gitu orang batal puasa lah hari-hari. Apa sahajalah. Macam-macam ajaran kadang-kadang pelik-pelik lah. Okey, perkara apa yang membatalkan puasa? Makan, minum. Okey, selain itu? Selain makan, minum? Liza mana Liza? Tak datang Belum sampai. No, kasih dia belakang. Mana kau tengah tanya aku? Macam mana? Makan, minum, batal puasa. Lagi? Ada tak? Apa Cik Ya? Aku pula kena. Apa Cik Ya? Dua je? Hubungan suami isteri. Okey, lagi? Cantik ayat kakak, hubungan suami isteri. Dia mesti tengah fikir, aku nak cakap macam mana ayat tu Okey, hubungan suami isteri. Tak apalah. Okey, boleh. Betul orang semua faham hubungan suami isteri di siang hari malam boleh. Malam boleh, siang hari. Maknanya masa siang hari tu kita dilarang untuk makan, minum dan mengadakan hubungan suami isteri. Ada lagi tak yang membatalkan puasa? Apa dia? Tengok TV cerita tak senonoh. Tapi tu batal puasa ke Cik Ana? Oh, dia hayal Okey. Okey. Kalau dia pergi next tu memang batal lah Cik Ana. Tapi kalau setakat dia tengok, mengurangkan pahala puasanya. Okey, kita tak kata dia batal lah. Tengok TV Tengok TV. Boleh. Cuma dia mengurangkan. Kita tak kata dia terbatal yang sampai dia kena qada. Okey. Kalau kita kata batal, tu maknanya batal sampai dia kena mengqadakan puasa dia. Begitu. Tapi kalau kita tengok TV, Cik Ana kata dia tengok TV tak senonoh. Cik Ana bagi dia punya description gitu. Tengok TV yang tak senonoh. Jadi dia hayal, dia fikir. Kalau dia tengok perkara yang tidak baik, sebenarnya tengok perkara tak baik ni bila-bila pun tak boleh kan. Tapi kita bincang tentang bulan Ramadan tu tadilah. Bila seseorang dia melihat perkara yang tidak baik di siang hari bulan Ramadan, malam pun tak boleh di siang hari bulan Ramadan, dia tidak membatalkan puasanya, melainkan jika dia pergi kepada next stage. Maksudnya dia dah mula berhayal lah, mula dah bernaik nafsunya kan, mula dia mengeluarkan air maninya. Okey, ini baru ia membatalkan puasa. Okey, so itu secara basicnya lah Bermakna kita lihat begini. Orang yang berpuasa, dia mentaati perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Allah larang makan, minum. Kita tinggalkan perkara itu. Allah larang kalau mereka yang sudah bernikah, Allah larang untuk mengadakan hubungan suami isteri itu pada waktu siang hari. Dia tinggalkan perkara tersebut. Maka di sini kita kata dia adalah orang yang usaha untuk menjadikan dirinya insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa tu baik ke tidak? Baik. Okay. Puasa itu adalah perkara yang baik. Kerana apa? Ia mendidik diri kita daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Baik, kita berbalik kepada topik kita pada pagi ini, iaitu bagaimana puasa ianya boleh mendidik diri kita sebagai seorang wanita yang mampu untuk menjaga lisan kita. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Okay, puasa ia adalah perisai. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari, di nota saya ada muatkan hadis itu. As-siyamu junnah, puasa ini adalah perisai. Ianya seperti dinding yang menghalang diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika dia mensyarahkan hadis ini, beliau memberikan kepada kita dengan pelbagai macam pendapat yang menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan junnah di sini, iaitu perisai. Maka dia berikan kepada kita dengan beberapa keadaan. Dia kata apa? Junnatun minan nar. Okey? Bila seseorang dia berpuasa, maka ia menjadi penghalang bagi dirinya daripada api neraka. Perisai boleh kita maksudkan ia juga dengan penghalang. Okey, junnah minan nar bermakna ialah menghalang diri seseorang daripada api neraka. Dalam pendapat yang lain, okay, kita dapati bahawa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia memetik pendapat yang mengatakan bahawa puasa adalah perisai daripada diri seseorang agar dia tidak mengumpat. Ribah. Bahasa Arab panggil ribah, bahasa Melayu kita panggil mengumpat. Susah ke senang ni tak mengumpat orang? Puasa-puasa mengumpat Puasa mengumpat. Susah ke senang nak tinggalkan? Entahlah, soalnya saya pun tak tahu saya mengumpat orang ke tidak. Macam tu keadaan dia. Saya pun tak tahu, tiba-tiba mengumpat orang. Entahlah, tiba-tiba cakap pasal orang. Tiba-tiba. Macam tu kan. Dia ni dalam keadaan kita berpuasa, kita menjaga lidah. Okay? Kita menjaga lidah kita agar tidak mengucapkan perkataan yang tidak baik. Maka sebab itu, Nabi dalam pendapat yang lain kata di sini, orang yang dia berpuasa, bagaimana ia boleh menjadi perisai bagi diri dia ialah bila dia menjaga dirinya daripada melakukan hal-hal yang boleh mengurangkan pahala puasanya. Okay. Jadi, dalam keadaan yang begini, kita ni, orang yang berpuasa, dia akan fikir tau, saya ni sedang berpuasa. Jadi saya tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan, ni satu, ni dah memanglah. Saya tidak boleh juga melakukan perbuatan yang boleh mengurangkan pahala puasa. Kerana kita nak pahala puasa kita ni dapat 100 per 100. Ke nak puasa penat-penat kan, dapat 1 per 100. Uish. Satu je dapat, penat. Jadi Imam Ibn Hajar kata apa? Falhasil, daripada semua pendapatnya ada banyak ya, tapi saya tak ambil semualah. Kita ambil beberapanya sahaja. Hasilnya, bila orang berpuasa, okay, dia kata gini, falhasil, innahu idza kaffa nafsahu 'anis syahawat fid dunya kana dhalika satiran lahu minan nari fil akhirah. Jadi hasilnya orang yang berpuasa ini dia mengekang dirinya daripada melakukan perbuatan yang mengikuti nafsu syahwat di dunia sehingga hal itu menjadi satiranlah. Ia menjadi pendinding bagi diri dia daripada api neraka di akhirat kelak. Dia menjadi ataupun dia mengawal diri dia, menghadang diri dia daripada terkena ataupun dimasukkan dalam api neraka kerana dia menjadi orang yang berpuasa itu tadi. Sebab dia mengekang hawa nafsunya, dia tahan apa yang dia nak buat, apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak fikirkan, apa yang dia nak rasa, semuanya dia tahan. Kerana dia kata, inni sa'im. Sebab itu dalam hadis ini, Nabi kata apa? Fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berpuasa ianya menjadi perisai. Bila dia melakukan ibadah puasa itu, maka janganlah dia ini berkata keji. Dan janganlah dia buat perkara yang membodohkan orang lain. Ataupun kita guna perkataan yang beginilah, perkara yang sia-sia. Jangan buat perkara yang sia-sia, jangan buat perkara yang keji. Inilah cara untuk kita menjadikan puasa itu puasa yang bermanfaat. Tetapi
Kalau ada orang yang triggered dia supaya dia buat perkara yang keji atau dia buat perkara yang menyakitkan orang lain, dia kata apa? Inni saim. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bermakna kalau kita lihat daripada keseluruhan hadis ini, puasa dia menjaga diri kita ataupun mendidik diri kita agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain. Sebab tu Nabi kata apa? Fala yarfuth wala yajhal. Jangan kalian berkata keji, buat perkara yang keji dan jangan buat perkara yang membodohkan orang lain. Itu kita. Tapi bagaimana kalau ada orang tiba-tiba datang buat pada kita? Okay, maknanya di sini dia ada two ways yang Nabi ajarkan. Bukan hanya kita ni perlu jaga tak buat jahat pada orang lain, tapi kalau ada orang lain yang buat jahat pada diri kita, ia juga masih memerlukan kepada pengawalan nafsu syahwat itu tadi. Sebab tu Nabi kata wa inimruun syatamahu aw qatalahu. Jika ada orang yang ajak dia bergaduh, jika ada orang yang cuba maki dia ataupun ucap perkataan yang tak baik kepada dia, falyakul, maka dia akan kata inni saim. Sesungguhnya aku berpuasa. Senang tak nak cakap tu? Senang. Nak buat nak buat senang ke? Susah, betul. Senanglah saya cakap. Orang maki kita sesungguhnya aku berpuasa. Tapi rasa, dia punya dia punya volcano tu rasa nak erupt kan. Dia punya sakit hati tu, Allah aja yang tahu. Senanglah kan kita nak kata, oh ini saim, ini saim. Tak kena, tak tahu. Kalau cuba kena, masa tu baru tahu kan ini saim dia macam mana nak cakap. Tetapi yang cantiknya di sini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa orang yang berpuasa dia adalah orang yang menjaga lidahnya daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, iaitu perkataan yang keji. Ataupun kalau kita ambil tadi Nabi kata jangan buat perkara yang sia-sia. Di sini Nabi mengingatkan kepada kita, orang yang berpuasa dia akan menahan lidahnya daripada mengatakan perkataan yang sia-sia. Dia begitu. Ataupun dengan kata lain beginilah, kita dalam bulan Ramadan, kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita sentiasa berkata kata yang baik. Kita usaha dalam masa sebulan itu. Jika sebelum Ramadan, kita adalah orang yang mungkin kata-katanya kasar, okay? Ataupun kita adalah orang yang mungkin suka bercakap tentang orang lain, orang yang suka faham lah yelah, suka ngumpat, suka itu, suka ini, suka fitnah sana, suka fitnah sini kan. Kita usahalah jaga lidah kita di bulan Ramadan agar puasa kita itu mendapat ni, mana tadi? Saya tak letak Falhasil mendapat ataupun menjadikan kita orang yang terlindung daripada api neraka. Kerana kita mengekang hawa nafsu itu tadi daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang kita ingini. Banyak perkara yang kita boleh kawal, tetapi lidah adalah perkara yang sangat sukar untuk kita kawal. Sebab tu kita kata terlajak perahu boleh berundur. Terlajak kata? Terlajak kata tak boleh undur. Terlajak kata jalan terus. Macam itu Terlajak haus minum air. Minggu ni saya haus sangat. Haus sangat. Lidah dia ni sesuatu yang sukar untuk kita kawal. Tak kiralah kita kata bulan Ramadan ke, kan? Bulan tak Ramadan ke, semua susah benda ni. Nanti kalau saya cakap jangan marah ke orang perempuan dia macam tu? Tak, confident. Tak, orang lelaki je Ustazah. Orang lelaki je boleh kawal, orang perempuan tak boleh kawal. Macam tu Ke tak setuju? Siapa setuju orang perempuan susah nak jaga lidah? Angkat tangan. Tak ada ngaku lah.
InsyaAllah, tabarakallah. Salihah-salihah semua ya. Termasuk yang depan ni ya. Amin. Salihah-salihah semuanya. Tak ada yang mengaku. Kita semua jaga lidah Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Maknanya ada kesedaran tu. kalau tak ada kesedaran kan. Tak ada. Saya kalau nak cakap-cakap je Ustazah. Peduli apa saya. Kan? Ada orang je gitu. Ya, dia tak peduli. Saya nak cakap-cakap dia peduli apa? Ramadan tak Ramadan. Macam tu kan. Ramadan tak Ramadan. Nak jaga hati tak jaga hati. Kalau saya sakit hati, kalau dia buat saya memang cakap je lah. Biar saya puas hati. Kan? Daripada saya nak simpan, nanti kan terbakar dalam diri, lagi masalah diri saya. Ada orang je begitu. Dia tidak memikirkan tentang, maksudnya tentang dalil lah, tentang apa yang telah kita bincangkan tu tadi kan. Tapi, kalau tadilah tak ada siapa angkat tangan tu tadi kan. Liza, mari sini duduk depan. Duduk depan. sini duduk depan sini. Dia geng duduk depan ni, tak apa. Saya bagi hak dia. Dia segan duduk depan. Duduk depan sini. Okay. Jadi, kita lihat, jangan tengok saya. Jangan tengok dia, tengok saya. Okay. Tengok saya. Jadi kita lihat begini. Kalau seseorang ni kan, dia berilmu, dia belajar tentang ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi, ia menjadi peringatan untuk diri dia. Tak kira dalam apa jua situasi. Okay? Kita nak buat apa, kita ingat. Oh, Nabi kata gini, Allah Subhanahu Wa Taala kata gini. Allah ingatkan kepada kita tadi, kalau kita berpuasa, kita jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita berpuasa namun masih lagi tak mampu untuk jaga lidah, bagaimana kita membentuk ketakwaan pada diri kita? Sedangkan orang yang bertakwa ialah orang yang meninggalkan larangan Allah. Allah larang kita berkata buruk tentang orang lain. Allah larang kita mengumpat. Allah larang kita jadi batu api. Allah larang kita jadi orang yang menyebarkan fitnah. Ini semua larangan Allah. Maka orang yang berpuasa, dia perlu meninggalkan larangan Allah itu. Jangan kerana dia rasa ikutkan perasaannya itu tadi kan, dia tak kisah dah, tak lupa dah tak ingatlah lagi tentang dirinya yang sedang berpuasa. Sebab tu Nabi kata orang yang berpuasa bila dia kata inni saim, itu merupakan peringatan pada diri dia bahawa dia sedang melaksanakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni berpuasa bila ada keadaan-keadaan yang trigger kita, mungkin orang bercakap tentang diri kita, orang dia buat perkara yang tak baik pada diri kita, cuba kita ucapkan inni saim dengan hati yang penuh mantap. Mudah-mudahan ianya menjadi perisai itu tadi yang menghalang kita daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Walaupun saya tahu perkara itu bukan perkara yang mudah. Kan, bukan perkara yang mudah. Yelah, tiba-tiba kalau orang tu datang kat kita, dia cakap, engkau mata kau sepet. Gitu kan. Kita rasa apa? Ini menghina tahu, bukan puji. Kalau puji lain. Okay. Kalau puji lain, menghina lain. Dia cakap dalam keadaan yang menghina. Apa rasanya? Nak tumbuk ke tak nak? Tak nak. Ini saim, Masya Allah. Okay. Ini saim, saya berpuasa. Sesungguhnya saya berpuasa. Kita sebenarnya marah. Okay, kita marah. Bedeklah kalau tak marah. Bedek kalau tak marah. Bedek kalau kita rasa macam tak suka. Mesti ada rasa sedemikian. Tetapi perkara itu yang berlaku itu tadi, kerana kita berpuasa, ianya menghalang diri kita untuk berkata yang tak baik kembali kepada dia. Kerana kita tahu kita dalam keadaan yang berpuasa, kita tidak mahu mengurangkan pahala puasa itu tadi. Sehingga kita jaga lisan kita. Tapi jangan pula kalau dalam keadaan yang bukan orang yang mengata kepada kita, kita pula yang mengata pada orang lain. Ini pun satu hal, situasi yang berbeza. Kan? Dan pada konteks kita hari ini, menjaga lisan, dia bukan hanya kita ni bercakap. Tetapi banyak kali saya ingatkan, menjaga lisan ini juga ia berkaitan dengan apa yang kita muatkan di WhatsApp kita, di Telegram kita,
Okay, social media kita, TikTok, apa lagi. Sebab sekarang ni sebenarnya berbual tapi dia meletak dekat social media dia. Kan? WhatsApp, Telegram, TikTok. Ada TikTok ke makcik-makcik? Tak ada. Mak Isa tak ada TikTok. Telegram pula. Instagram ada? Ada kan? Instagram dia ada. Sekarang ini kita menggunakan media yang pelbagai untuk menyuarakan apa yang kita rasa, apa yang ada di hati kita. Yang bagi saya ia adalah kata-kata yang tidak bersuara, yang tidak memiliki suara, kan? Yang kita muat naik di social media kita, yang kita muat naik di manalah, apa-apalah, tak kisahlah. Selalu orang kata muslimah-muslimah ni pakai Facebook Ustazah, Instagram tak sangat. Tak tahulah betul ke tidak ya, takut nanti salah marah pula makcik-makcik. Tak, kita pakai Instagram Ustazah, jangan main-main. Ini bukan makcik lah, ni makcik ni lain sikit perkataannya. So kita lihat di sini, bila seseorang dia memuatkan sesuatu yang dia rasa, yang dia nak ucapkan tetapi menerusi media sosialnya, itu juga kita panggil sebagai perbuatan lisan, walaupun tangan yang mewakili. Okey, walaupun tangan yang mewakili. Jadi kita jangan rasa, oh saya tak cakap. Jangan kata begitu. Saya tak cakap gitu, saya tulis je. Tulis inilah sebenarnya yang menyuarakan apa yang ingin kita ucapkan. Jadi perlu kita jaga juga. Okay, sepanjang Ramadan cuba kita usaha agar kita dapat menjaga apa yang kita itu maksud, apa yang kita muat naik, apa yang kita kongsikan, apa yang kita nak suarakan di social media kita. Jangan kita ucapkan perkataan-perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Walaupun kadang-kadang kita, ni aku punya Instagram, suka hati aku lah, aku nak cakap apa. Kan, suka hati aku lah, aku nak komen apa. Aku punya tempat apa, kalau kau tak suka, kau pergi main jauh-jauh lah. Betul? Kita berhak untuk mengatakan sedemikian. Tetapi bagaimana ibadah puasa itu dapat mendidik diri kita jika sekiranya masih lagi melakukan perbuatan yang sedemikian? Dia tidak memberi apa-apa nilai dalam diri seseorang. Jika dia masih lagi nak kata yang tak baik, masih lagi jadi orang yang mengeji, masih lagi jadi orang yang nak ajak bergaduh walaupun menerusi social media dia. Jadi hati-hati kita. Apa yang kita miliki daripada sudut kemudahan. WhatsApp ini kemudahan. Telegram kita adalah kemudahan. Facebook, semua adalah kemudahan untuk kita berkomunikasi. Tetapi cara komunikasi yang bagaimana untuk kita sampaikan kepada orang yang nak kita communicate itu? Adakah dengan cara yang kasar ataupun dengan cara yang kita rasa inilah diri saya? Sebab kadang-kadang kita ni jangan tunjukkan sangat rasa marah kita menerusi channel-channel yang begini. Kadang-kadang orang lain boleh salah faham. Betul tak? Orang lain kerasa macam, dia ni cakap pasal aku ke? Padahal kita cakap pasal dia. Orang ni je sindir kita ke? Kita tak sindir dia. Tapi dia rasa sedemikian. Namun yang penting sekarang ini, orang yang berpuasa, dia bukan hanya berpuasa tentang lapar dan dahaga. Bila kita faham tentang hadis yang pertama itu, orang yang berpuasa bukan tentang dia lapar dan dahaga, tapi bagaimana dia menahan diri dia daripada al-lagwi war-rafath. Okay, kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, Nabi kata gini. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Nabi ingatkan kepada kita, puasa ni dia bukan hanya setakat kita tahan diri kita daripada lapar dan dahaga. Tetapi innamasyam minal lagwi warrafathi. Tetapi puasa ni dia adalah situasi yang mana kita menahan diri kita daripada melakukan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji.
Jadi dia ada banyak keadaan hadis ini diriwayat Al-Hakim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, Nabi kata gini, Laisa siyamu minal akli wasyarabi. Bukanlah puasa itu dia menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa ialah menahan diri dari al-laghwi war-rafathi, dari perbuatan yang sia-sia dan keji. Sekali lagi Nabi SAW ingatkan kepada kita, fa in sabbaka ahadun, jika ada seseorang yang dia mencacimu, au jahila alaika, ataupun dia melakukan perbuatan yang membodohkan kamu, maka ucapkanlah faqul inni saim, maka ucapkanlah sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Hakim ini, ia menjadi penguat untuk menekankan kepada kita, orang yang dia berpuasa perlu menjaga keseluruhan yang ada pada diri dia. Okey, bukan setakat tahan diri daripada makan dan minum, tetapi perlu menahan diri daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini termasuklah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, menjadikan lidah kita lidah yang suka berbicara tentang orang lain dan membodohkan ataupun buat perkara-perkara yang bodoh tu maksudnya tak bermanfaat. Okey, sama juga bila kita bercakap tentang sesuatu yang tak bermanfaat. Jadi setiap apa yang Nabi SAW sebutkan dalam kedua-dua hadis itu tadi, ianya merangkumi keadaan yang mendidik diri seseorang agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan kepada kita, puasa yang sia-sia adalah orang yang hanya dia ini tahan lapar dan dahaga. Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang dia tidak meninggalkan kata-kata yang palsu, wal amal bihi, dan dia beramal dengannya, falaisa lillahi hajatun, dan Allah tidak memerlukan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak memerlukan pada keadaannya yang meninggalkan makanan dan minumannya. Maknanya Allah tak perlukan puasa orang yang dia dalam keadaan puasa masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat menerusi lidahnya. Kerana Nabi sebut qaulaz zur di sini, kata-kata palsu. Kata-kata palsu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Al-kadhib. Maksudnya ialah kata-kata dusta. Jadi kita faham begini, orang yang berpuasa, okey, kalau dia masih lagi nak berbohong dalam keadaan dia berpuasa, masih lagi nak mengumpat, masih lagi nak melaga-lagakan orang lain, masih lagi dia nak memfitnah, masih lagi dia nak memviralkan ataupun menularkan kata-kata yang tidak baik tentang orang lain. Hal ini Nabi kata dalam keadaan dia berpuasa, bila dia buat, orang yang begini Allah tak perlukan kepada puasanya. Jadi hati-hati kita. Sebab tu puasa ini, tapi kalau saya fikir kalau penat-penat puasa masih lagi ada energi nak berbual ya. Saya kalau puasa kan, kalau boleh saya nak cuti sebulan. Sebab kalau tak puasa, bayangkan saya minum air macam mana. Bayangkan bila puasa, rasa tak sabar nak cuti. Bila nak cuti ya? Sebab tak larat nak mengajar pagi-pagi tu.
Sebab tu kena pelik kalau orang ni dalam keadaan puasa, dia ada energi nak cokok. Ya Allah. Cakap pasal orang lain pula tu kan, ngumpat sana ngumpat sini. Kau tahu dia, kau tahu tu ni. Nak pelik. Okey lah kita kata, Ustazah dia tak cakap masa puasa, nanti lepas tarawih tu dia cakap lah. Kan? Lepas-lepas buka tu, dalam dewan solat, masa tarawih tu, sempat lagi. Dia ucap kuit-kuit. Ya, tahu apanya. Masa tarawih. Sempat. Sebab apa tahu tadi pagi puasa. Aku nak cakap susah. Ni dah buka puasa. Senang sikit nak cakap. Ada energi. Maklum lah ya. Maklum. Macam tu. Kita tak boleh. Maksudnya tak boleh kita ni. Jangan kerana siang hari. Kita ni kata tak ada energi untuk bercakap. Berbicara. Benda yang tak baik tadi kan. Kita menggunakan malam harinya. Untuk kita membebaskan diri atau untuk kita ada energi berkata perkara yang tidak baik tentang orang lain. Dia pagi sampailah ke malam, sebulan itulah masa kita mentarbiah diri, mentarbiah lisan ini, mendidik lisan agar tidak mengatakan perkataan yang tidak baik. Dia begitu. Bukan waktu siang aja, malam dah boleh cakap. Dia bukan gitu. Sebab kadang-kadang ada orang yang salah faham. Bila dia salah faham, dia kata tak apalah, siang tak boleh cakap, nanti malam aku WhatsApp kau, aku cakap. Tak apa, nanti tarawih kat mana? Gufran kau dah book dah Gufran. Gufran kena book tahu, tak boleh main-main. Gufran ni eksklusif. Kena book Gufran ni, tak boleh. Naim boleh lah, masjid saya kan. Masjid Naim tu boleh je. Masuk je. Tapi Gufran tak boleh. Kau dah book Gufran. Mungkin jumpa malam ni. Book malam ni. Kena book. Kalau tak sempat aku ni. Tak cerita kau. Cerita apa? Adalah malam. Siap tak boleh puasa. Nanti kurang pahala puasa aku malam. Dia tak macam gitu sebenarnya. Kita ni kena jaga lidah tu. Daripada kita sahur tu kan sampailah kita tidur nak bangun sahur seterusnya. Dia begitu keadaannya. Barulah kita kata jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jika tidak, tak jadilah orang katakan tak gunalah kita kata syaitan kena ikat. Itulah yang kita kata syaitan kena ikat, manusia yang jadi syaitan. Sebab dia dah ditrain oleh syaitan-syaitan ni. Berbulan-bulan lamanya. Tapi jangan lupa intensnya masih berjalan tu. Faham tak? Yang diikat ialah yang kuat-kuat. Yang lemah-lemah tu dilepaskanlah. Yang masih lagi tahap training tu, dilepaskan tu syaitan tu. Itu yang kita kata, kenapa ya bulan Ramadan orang masih lagi boleh mengumpat? Sebab tu perkara dosa kan? Orang masih lagi boleh buat dosa. Orang masih lagi boleh buat perkara-perkara yang tak baik. Kerana sepanjang tahun itu, berapa bulan dia dah melakukan perbuatan tersebut. Hanya orang, saya kata begini, hanya orang yang betul-betul dia nak menghayati Ramadan, dia mampu untuk menjadi insan yang mentarbiah dirinya di bulan Ramadan tersebut. Tapi kalau kita melihat Ramadan ini sebagai satu cara ataupun satu suasana untuk menyambut Syawal, dia tak jadi muslimah. Kan kenapa puasa? Sebab nak raya. Itu zaman anak-anak kita lah. Kita didik anak kita gitu boleh. Kan kecil-kecil boleh tak apa. Tapi kalau kita, yang kita kata umur-umur dah gini-gini ni, kan? Umur dah gini-gini ni, kalau masih lagi rasa, kenapa puasa? Sebab nak raya, sayang sangat. Sebab kita di tahap usia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala catat amal baik kita di bulan Ramadan. Dan kita inginkan bulan Ramadan ini bila kita keluar nanti, kita menyambut Syawal, kita tak tentu lagi kita sempat bertemu Ramadan ataupun tidak. Tapi ini sebagai satu motivasi diri kita agar kita ni dapat bersiap sedia untuk masuk ke sekolah Ramadan. Back to school kita kata. Sebab kita kalau nak kembali ke sekolah, kita siapkan apa? Okey, jangan cakap pasal sekolah lah. Nak datang kuliah Ustazah Sakinah, siapkan apa? Buku, pen, ke tak siap apa-apa, tak berjalan je. Okay. Tak payah siap. Tapi kita kata gini, orang yang dia nak datang ke kuliah biasanya dia prep. Dia prepare kan, mentally, emotionally and physically. Dia prepare diri dia. Okay, esok nak pergi kuliah, nanti nak bawa apa? Okay, baju, nampak kan? Siapkan baju, esok nak pakai baju apa, kitab Ustazah jangan lupa bawa.
Okey, kalau tak ada kitab, buku nota jangan lupa bawa, pensel, pen, agak-agak kalau nak type dekat handphone, phone kena charge, kan? Fully charge, kata semua. Kita prepare, maknanya kita ada persediaan sebelum melangkah ke masjid. Ataupun yang baik lagi lah, kita siap dengan wuduknya, nanti sebelum start kuliah nak solat sunat duha dan sebagainya, bermakna kita bersedia. Begitu juga bila kita nak masuk ke madrasah Ramadan. Kita ada persediaan. Kita tak main-main, oh besok malam ni terawih, besok sahur dah macam tu. Dia tak begitu. Dia mesti ada ilmu sebelum kita masuk ke madrasah Ramadan itu. Persediaan, preparation, physically, emotionally dan mentally. Supaya kita bersiap sedia. Sekarang ini kita faham, bulan puasa tak boleh cakap perkara yang tidak baik. Bermakna kita dah bersiap sedia. Nanti Ramadan, sepanjang Ramadan, 30 hari, aku tak nak cakap benda yang tak baik. Kita bersedia maknanya. Tak naklah jadi batu api. Contohlah kalau jadi batu, aku nak jadi batu permata pula. Cantik Alhamdulillah. Kan? Dia berubah kepada sesuatu yang lebih bernilai. Batu api dia tak bernilai tau. Batu permata tu bernilai. Kalau jual berapa? Tak tahu. Tak biasa pajak-pajak. Okay? Kalau jual tak tahu berapa. Tapi ia bernilai. Kita nak jadi seorang muslimah yang bernilai. Sebab ingat begini muslimah. Nabi SAW ada pada satu malam ketika Nabi SAW dibawa oleh dua malaikat berjalan-jalan. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang saya kata ada menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan Nabi SAW lihat. Perkara yang diperlihatkan kepada baginda SAW ialah tentang azab penghuni api neraka. Antara azab yang diperlihatkan kepada Nabi SAW ialah orang yang mana Nabi kata, aku sampai ke sebuah tempat. Di tempat itu aku dapati ada dua orang. Satu sedang baring, satu berdiri di sampingnya. Lelaki yang berdiri di sampingnya sedang memegang pengait yang diperbuat daripada besi. Tahu tak besi kait? Okey, yang depannya, hujungnya tu moncong gini ya. Panggil ni pengait. Dia gini. Ni besi. Besi pengait. Lelaki tu pegang besi pengait ini. Lelaki tu pegang besi pengait ni. Nabi cerita begini. Apa yang Nabi lihat? Lelaki ini dia toreh dagu lelaki yang sedang baring tu tadi. Bermula daripada bahagian kanan. Dia ambil besi pengait itu, dia kait dagu ke tengkuk. Ni tekak ni ke tengkuk. Mata ke tengkuk. Kemudian dia pusing. Daripada yang sebelah kiri pula. Sini ke tengkuk. Tekak ke tengkuk. Mata ke tengkuk. Nabi kata, bila lelaki itu dia buat di bahagian kiri, yang sebelah ni dah jadi balik cantik. Ni tengah buat ni. Ni dah jadi cantik. Sini dah siap ditoreh, sebelah pula dia buat. Dan berulang-ulang. Sini jadi balik, dia buat sini balik. Sini jadi balik, dia buat sini. Dan berulang-ulang tanpa henti. Nabi kata, Subhanallah ma hadha. Nabi tanya pada malaikat, Subhanallah, apa ini? Kenapa ini? Setelah selesai perjalanan itu, malaikat kedua-duanya, apa sayang? Setelah selesai perjalanan itu, malaikat kedua-duanya pun kata kepada Nabi SAW, lelaki yang kamu lihat, yang ditoreh dagunya ke tengkuknya, tekaknya ke tengkuknya, matanya ke tengkuknya, dan hal itu berulang-ulang, dia adalah orang yang mana keluar pada pagi hari. Di waktu pagi hari dia keluar daripada rumahnya. Bila dia keluar, dia jadi orang yang menyebarkan berita-berita dusta, berita-berita yang tidak baik. Sehingga berita itu jadi tular. Orang semua yang tak tahu jadi tahu. Itu perangai dia. Allah beri azab yang sedemikian kepada orang yang suka cakap bohong, orang yang suka fitnah, orang yang suka jadi batu api, orang yang suka memviralkan perkara-perkara yang tidak benar. Inilah
azab yang Nabi SAW diperlihatkan. Ramadan adalah waktu untuk kita muhasabah, untuk kita lebih menjaga lisan kita agar kita terpelihara daripada api neraka dan juga kita terjaga daripada terkena dengan azab yang dikenakan ataupun ditimpakan kepada lelaki yang diperlihatkan kepada Nabi SAW itu tadi. Ia menjadi peringatan kepada kita kerana Nabi SAW secara terang-terangan Nabi mengingatkan la yadkhulul jannah qattat, ataupun fi riwayatin ukhra Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah namam, tidak masuk syurga orang yang dia ini suka melaga-lagakan antara dua orang yang bersaudara. Tidak masuk syurga orang yang mana dia itu perangainya batu api. Tidak masuk syurga orang yang mana dia menjadikan lisannya sebagai cara untuk dia memisahkan ataupun memutuskan silaturahim antara sesama manusia. Ini peringatan Nabi SAW. Sebab itu kita bayangkan begini muslimah. Kalau dalam bulan Ramadan kita ni berpuasa, tapi kalau masih lagi kita jadi orang yang tak boleh menjaga lisan sehingga kita terancam dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi, bagaimana puasa itu ingin menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tak jadi. Maka sebab tu bila kita nak masuk bulan Ramadan ini, kita perlu ingatkan diri kita. Niatkan dalam hati kita, saya nak jadi muslimah yang salihah. Saya nak bermula daripada bulan Ramadan ini. Maka solusinya, kalau kita nak jaga lidah kita di bulan Ramadan, kita perlu sentiasa membasahkan lidah kita dengan zikrullah. Kita tak nak cakap tentang orang contohnya. Okey? Walaupun kita rasa memang rasa nak cakap lah. Kita tak nak cerita-cerita tentang orang lain. Kita tak nak ataupun WhatsApp yang tak baik, sebarkan perkara yang tak baik. Okey, kita nak menghalang diri kita. Bagaimana caranya? Sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Paling mudah saya kata sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Biasa bulan Ramadan kita nak khatam Al-Quran kan? Betul tak? Okey. Boleh saya ajar begini, cuba bermula daripada satu Ramadan, satu hari satu juzuk, memang tak sempat buat apa-apa muslimah. Maksudnya tak sempat nak cakap tentang orang lain. Sebab tu saya kata, nak jaga lidah bulan Ramadan banyak baca Quran. Tak sempat kita. Tak sempat. Paling-paling sempat pun masak, kemas rumah, kan? Itulah pergi kuliah, itu je kita sempat. Tapi ada masa nak cerita tentang orang tak? Sebab apa? Kita kejar nak baca Quran. Satu hari, satu juzuk, 30 hari, 30 juzuk. Khatam kita Al-Quran. Cuba buat begitu. Al-Quran ni satu juzuk kita ada 20 muka surat. Okey, kita ada berapa okey, ambil macam ni. Solat 5 waktu kan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Terbayang Al-Quran ini satu juzuk dia ada 20 muka surat. Lepas subuh, baca 4 muka surat. Lepas zuhur, baca 4 muka surat. Lepas asar, 4 muka surat. Lepas maghrib, mungkin tak sempat nak buka puasa dan sebagainya, bawa masuk lepas isyak, ambil terus. Jadi berapa? 20 lah. 20 lah. Dapat tak satu juzuk? Dapat. Mungkin kita kata, so, tak sempat lah Ustaz, lepas subuh kalau kabut lagi kerja. Tak apa. Dalam Grab boleh baca. Naik bas boleh baca dalam bas. Kita sebenarnya yang mencipta alasan tu. Maaf saya sebut begitu.
Kita mencipta alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Kita kata penatlah, tak sempatlah, kelang kabutlah, apalah. Tetapi masa boleh diatur. Kita sempat bercakap tentang orang lain, tapi kenapa kita tak sempat untuk membaca Al-Quran? Muhasabah lagi ya. Kalau kita sempat, tadi saya kata, bukan main lagi plan, masa terawih tu nak bincang tentang kawan dia kan, kenapa kita tak boleh plan untuk baca Quran? Kita boleh plan banyak perkara dalam hidup ini, tapi kenapa kita tidak mahu plan untuk beramal ibadah? Terutamanya tentang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita usahakan, tadi saya kata, lepas subuh baca Al-Quran 4 muka surat. Lepas zuhur baca Al-Quran 4 lagi muka surat. 4 muka surat, akhirnya memang dia tak sempat nak WhatsApp Ustazah Sakinah macam tak sempat aku nak stalk dia punya IG, tak sempat. Sebab apa? Kita kejarkan untuk membaca Al-Quran itu. Jadi ini cara bagaimana Ramadan ia mendidik diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana ia menghalang diri kita daripada melakukan perbuatan yang sia-sia, kita berpindah kepada perbuatan yang lebih bermanfaat yang mendatangkan pahala. Ini belum masuk bila kita usaha untuk solat tahajud, kita usaha untuk mulakan qabliyah ba'diyah, betul tak? Solat-solat kita, ibadah sebenarnya secara tidak langsung ingin mendidik diri kita untuk jadi orang yang baik. Jika ibadah itu kita lakukan ia dengan sebaik-baiknya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menghalang diri kita daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Sama juga bila kita memperuntukkan setiap masa kita dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu ia menghalang kita daripada menjadi seorang muslimah yang menghabiskan masa dengan begitu sahaja. Bahkan kita memperuntukkan masa untuk hal yang menenangkan jiwa. Kerana jangan lupa, Al-Quran ini dia turun pada bulan Ramadan kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Allah kata. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai pembeza antara yang benar dan yang salah. Ini tujuannya. Bila kita dapat jadi orang yang memperuntukkan masa dengan Al-Quran, Al-Quran ini dia akan menjadi guidelines kepada kita untuk sentiasa menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Last kali dalam slide saya di sini, saya ada sebutkan di situ. Sebelum tu saya lupa nak baca slide yang tentang bagaimana di kalangan para ulama salaf mereka ini jadi orang yang kuat dengan Al-Qurannya, banyak membaca Al-Quran. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha sendiri, okay? Yang mana di awal pagi Ramadan selepas sahur, Aisyah dia akan baca Al-Quran hinggalah terbit matahari. Ini apa yang diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi kalangan para ulama salaf, contohnya mereka ini banyak membaca Al-Quran. Jadi ada di kalangan mereka yang mana bila masuk bulan Ramadan, Imam Malik contohnya, bila masuk bulan Ramadan, dia meninggalkan pembacaan hadis dan majlis-majlis ilmu, bahkan dia beralih kepada pembacaan Al-Quran. Sampai kalau kita lihat dalam contoh yang diberikan oleh para ulama, di bulan Ramadan ini ada yang dapat mengkhatamkan Al-Quran 3 hari dah dapat khatam Al-Quran. Oh, itu memang tak buat apa-apa ya. Kita kalau 3 hari boleh khatam Quran. Cik Ana terus tunduk. Tak masak Ustazah Cik Ana. Tak sempat pergi Geylang. Bazar Geylang pun tak jejak. Alhamdulillah saya kata. Alhamdulillah lah kan. Itu bukan satu benda yang boleh pergi bazar. Bukan saya kata tak boleh kan. Tiba-tiba nampak saya pergi bazar. Ya hari tu kata tak boleh pergi bazar. Bukan saya kata tak boleh pergi bazar. Boleh. Cuma masanya tu jangan banyak sangat lah ya di sana. Kita ni bulan Ramadan jangan asyik fikir tentang makan. Tentang apa-apa yang nak baru, nak itu, nak ini kan. Fikir tentang amal ibadah kita. Dan kadang risau juga saya ni orang perempuan. Dia puasa Ramadan tu semua resepi keluar.
Betul tak? Resepi tak pernah buat pun dia buat. Pelik betul lah. Suami, yang apa you buat yang? Ni I try yang untuk buka puasa. Macam tu kan. Dah lah tak dapat rasa main try-try pula. Sekali tak jadi, tu masalah pula kan. Dah lah makan makan kuih yang hangus. Tapi tak apa, bulan Ramadan ni kita kata senang makanan kan nak dapat kan. Semua orang dia, ramai orang yang dia berjualan, mudahlah untuk kita dapat makanan. Kalau saya tak payahlah. Maksudnya kalau untuk diri saya lah. Saya bukan jenis yang masuk dapur sangat. Dengar bakal mak mertua kan lari mak mertua tu. Cancel aku. So Sakinah tak payah cancel. Nanti anak aku tak makan kahwin dengan dia. Tapi kita lihat beginilah. Kita memperuntukkan sesuatu yang penting, namun jangan lupa juga memberi makan kepada orang yang berpuasa adalah pahala. Okey? Jadi sebagai seorang ibu, isteri, bila kita menyiapkan juadah berbuka puasa, ini adalah cara kita untuk mendapatkan pahala. Orang yang berbuka puasa, dia makan makanan yang kita siapkan, kita beri makan itu tadi, kita akan dapat pahala yang sama sebagaimana orang itu tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tersebut. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita janganlah rasa kesianlah saya kena masak kan, sahur kena masak, lepas tu buka nak masak, nanti kan balik tarawih suami saya nak makan lagi. Susahlah saya suami macam ni, saya nak makan aja. Jaga tekak dia aku ni hidup ni. Susah tau. Cakap, sabar cik, sabar. Kita lihat ni sebagai pahala. Okey? Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaannya jugalah kepada kita. Cuma pun saya nak tekankan juga, kadang-kadang orang lelaki ni dia tengok kita masak-masak je kan dia tak buat amal ibadah. Awak cubalah baca-baca Quran. Sedapnya cakap. Kalau aku duduk-duduk baca Quran, habis kau nak makan apa? Gitu dalam hati. Ini tak jaga lisan macam tu kan. Aku tembak sikit kan. Sedap dia cakap tak baca Quran. Habis kalau saya sibuk baca Quran, awak nak makan apa? Nak buka apa? Dah gaduh di bulan Ramadan. Kita panggil sketsa di bulan Ramadan. Sama-sama lah ya. Sama-sama. Kita nak setiap daripada diri kita dalam rumah ni, bila kita duduk satu rumah ni kan, suami, isteri bersama-sama, bekerjasama ke arah beribadah kepada Allah itu tadi, saling membantu. Kita juga saling membantu anak kita, okay? Kita sebagai anak bantu ibu kita sebagai ibu bantu anak kita, begitu. Sama-sama nak meraih pahala Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Kerana kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan inilah kesempatan untuk kita mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man sama Ramadana, siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, yang mana dia itu berpuasa dalam keadaan yang penuh keimanan, berpuasa dalam keadaan yang mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang kita inginkan. Dan dalam sebuah hadis yang lain secara mafhumnya saya sebutkan begini. Nabi kata sangat rugi orang yang mana dia Allah berikan peluang untuk dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi pertemuannya dengan bulan Ramadan setelah Ramadan itu pergi tidak menjadikan dirinya orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerugian yang sangat besar. Jadi dalam bulan Ramadan kita ingin mendapatkan keampunan Allah. Pertama sekali topik kita pada hari ini, jaga lidah. Okay, bila kita jaga lisan kita, kita kawal lidah kita itu, rasa nak marah, rasa ada orang yang trigger kita supaya kita ni ucap perkataan yang tidak baik, kita ingatkan diri kita, saya nak jadi orang yang mendapatkan keampunan Allah, maka saya jaga lidah saya. Ya begitu. Sebab beza antara orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ingat tak mimpi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an? Dia kata dia pernah bermimpi, kita ambil ni sebagai perbincangan kita yang terakhir ya, hadis ini.
Talha bin Ubaidillah dia cerita. Dia kata, ada dua orang lelaki daripada Bani Bali datang berjumpa dengan Nabi SAW dan mereka berdua memeluk agama Islam. Salah seorang daripada kedua mereka ini, dia adalah orang yang sangat berjihad di jalan Allah. Maknanya setiap kali ada peperangan, dia akan ikuti, dia akan berperang mati-matian, dia akan jadi orang yang berusaha ataupun rindu untuk mati syahid. Berbeza dengan temannya, sebab tadi dia berdua kan, datang jumpa dengan Nabi kan. Berbeza dengan temannya seorang itu. Temannya seorang ini, bila dia memeluk agama Islam, dia dalam keadaan keislaman yang baik. Tetapi tidaklah sampai kita kata sebagaimana temannya yang pertama. Dan temannya yang pertama, Talha kata apa? Dia akhirnya mati syahid. Teman yang pertama itu mati syahid. Kemudian temannya yang kedua, dia hidup setahun lebih daripada teman yang pertama tadi. Kemudian dia pula meninggal dunia setelah setahun. Dan Talha kata begini, pada satu malam aku bermimpi melihat kedua-duanya di pintu syurga. Nak masuk pintu tu, kan? Dia nampak. Okey, ni daripada Bani Bali ni. Satu yang mati syahid, satu kawan dia yang meninggal dunia setahun kemudian. Talha kata, ada seseorang yang keluar daripada syurga ini, dia jemput. Okey, kedua-duanya masuk. Tetapi lelaki ini dia jemput kawannya yang setahun meninggal tu, okay, setelah setahun meninggal tu masuk syurga terlebih dahulu. Dia masuk. Kemudian Talha kata, aku nampak lelaki yang tadi kita panggil sebagai Ashra lah macam tu kan, yang menyambut tamu ni kan datang. Dia datang keluar lagi, barulah dia jemput lelaki yang mati syahid itu masuk ke dalam syurga. Lelaki yang Ashra ni dia keluar lagi, dia jumpa dengan Talha. Dia tengok Talha, dia kata apa? Masa kamu belum tiba lagi. Kamu pulang. Dia kata gitu kepada Talha. Keesokan harinya, Talha menceritakan mimpinya kepada orang ramai. Sehingga mimpi itu menjadi perbualan dan kehairanan orang yang mendengar. Sampailah kisah mimpi ini dibawa di hadapan Nabi SAW dan ditanya kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi bertanya kembali kepada orang ramai. Fi ayyi zalika ta'jabun. Nabi kata, part mana yang kalian rasa pelik sangat dengan mimpi itu? Jadi mereka kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah lelaki pertama itu dia mati syahid? Lelaki yang kedua, dia mati setahun kemudian. Sepatutnya yang masuk syurga dulu ialah lelaki yang mati syahid. Kenapa pula lelaki yang mati setahun kemudian? Kan tak masuk akal lah macam gitulah. Kan tak masuk akal tu Nabi, patut yang mati syahid tu lah. Kita kan tahu kan, orang yang mati syahid ini dia memang dikurniakan dengan jannah, dikurniakan dengan syurga. Nabi tanya kembali kepada mereka semua, bukankah lelaki itu dia hidup setahun lebih daripada lelaki yang mati syahid? Qalu bala, mereka kata, ya. Dia hidup setahun lagi daripada lelaki yang mati syahid. Dan Nabi tanya lagi kepada orang ramai, wa adraka Ramadan, bukankah dia itu bertemu dengan bulan Ramadan? Fasama, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa salla kadha wa kadha min sajdatin fi sanah, bukankah dia itu orang yang solat, dia solat ini dalam masa setahun itu, dia melakukan banyak amal ibadah, bukankah begitu keadaan dia? Qalu bala, mereka kata, ya wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Sungguh beza, jauh sangat antara orang yang pertama dan orang yang kedua itu bagaikan langit dan bumi. Kerana apa? Dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Dia menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mendidik diri dia ke arah kebaikan. Dia menjadikan Ramadan sebagai bulan yang kita panggil peluang dan ruang untuk dia menyemai pahala dengan sebanyak-banyaknya. Bermakna dengan kata lain,
ketika lelaki yang kedua itu bertemu dengan bulan Ramadan, dia adalah seorang lelaki yang menjaga lidahnya, maka sebab itu dia layak untuk masuk syurga. Sebab kita dah bincang tadi tentang hadis, orang yang tak jaga lidah bukan syurga tempatnya. Jadi kita faham di sana, lelaki yang masuk syurga terlebih dahulu, walaupun dia bukan seorang yang syahid, bukan orang yang mati syahid, tetapi dia adalah seorang lelaki yang menjadikan Ramadan sebagai peluang untuk mendidik dirinya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Begitulah keadaan kita nanti bila kita melangkahkan kaki kita masuk ke bulan Ramadan. Kita ingin Ramadan ini sebagai Ramadan yang benar-benar menjadikan diri kita seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah. Kerana kita tak pernah tahu, mungkin Ramadan yang bakal kita jejaki adalah Ramadan kita yang terakhir. Ramadan terakhir yang kita khatamkan Al-Quran. Ramadan kita yang terakhir yang kita dapat solat tarawih bersama-sama dengan teman-teman kita. Ramadan kita yang terakhir yang dapat kita solat tahajud. Ramadan terakhir yang dapat kita berpuasa. Ramadan terakhir yang dapat kita usaha untuk meraih keampunan Allah sebanyak-banyaknya. Mungkin ianya adalah yang terakhir. Ataupun mungkin kita hanya mampu untuk separuh jalan sahaja berada di bulan tersebut. Maka sebab itu perjuangannya bermula daripada satu Ramadan. Perjuangannya bermula daripada awal kita ni nak masuk ke bulan Ramadan itu. Ia bukan di pertengahan Ramadan yang mana kita sibuk nak kejarkan Lailatul Qadar. Dia bukan begitu muslimah. Tetapi ia bermula daripada awal Ramadan yang kita tahu belum tentu Allah berikan kepada kita dengan peluang untuk kita selesaikan sebulan penuh tersebut. Kita perlu sematkan pada diri kita, setiap daripada diri kita, andai ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita ingin lakukan dengan sehabis baik, sehabis usaha kita. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan itu kepada kita. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan seindah-indah pengakhiran. Sehingga kita berjaya untuk jadi sebagaimana lelaki yang kedua. Menjadi orang yang pertama masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan nanti dan kita diberikan juga dengan kesihatan untuk beramal soleh, untuk jadi seorang muslimah yang istiqamah dengan Al-Quran, dengan amalan ibadah di samping dengan kerja-kerja lain yang kita ada komitmen untuk kita laksanakan. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.